Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Okay, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama lagi dengan akak di channel Tangan Hijau. Apa cerita Titi hari ni? Lama kita tak bersiaran, jadi hari ni kita nak bercerita, berkisah pasal RT3 akak ni. Dah mileage-nya dah menjangkau 20,000 K ataupun umurnya lebih kurang dalam 1 tahun 4 bulan. 20,000 K masih mantap ataupun dah barai? Sejak akhir-akhir ni akak agak kurang bawa RT3 ni, terutamanya bila dah ada merak ni. Untuk ulang alik kerja akak dah pakai merak, jadi kurang dah bawa RT3. Tetapi apa yang akak nak cakap sini, setiap kali akak bawa RT3 ni akak akan rasa wow, memang orang kata jatuh cinta pada RT3 ni, fall in love. Bila bawa je orang kata wah, memang kita akan rasa macam mantap, memang mantap. Okey, pada siapa lagi yang belum memiliki RT3 ni, jangan tunggu lama-lama. Okey, nanti mengigau malam-malam payah. Okey, hari ni akak nak share sedikit pengalaman akak sepanjang 20,000 K ataupun setahun 4 bulan berkenaan dengan RT3. Okey, mungkin dah boleh juga dijadikan panduan kepada yang baru hendak memiliki RT3 ataupun kepada yang otai-otai yang telah dengar apa-apa ulasan yang akak buat ni. Sekiranya ada pembetulan, bolehlah dibertukan. Okeylah, kita tengok apa cerita RT3 hari ni. Okey, ini dia cara-cara akak menjaga RT3 akak sepanjang 20 K untuk mengekalkan kemantapan. Kemantapan RT3 ni. Okey, yang pertama, servis enjin oil. Kebiasaannya akak servis enjin oil ni akak buat dalam 2,500 ke 3,000 kilometer. Ini memang buat secara berkala. Memang wajib untuk kita jaga enjin. Jadi mesti servis. Tak kira lah sibuk macam mana pun, cuba kita luangkan masa sedikit untuk servis enjin oil ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita servis CVT dan juga gear oil setiap 5,000 km. Okey, kenapa kita perlu buat setiap 5,000 km ni? Ini juga akan menyebabkan kita punya performance RT3 kita ni sentiasa okey, mantap. Okey, yang pertama sekali bila kita dah servis CVT tu, kita boleh check belt, roller, dia punya filter. Okey, dia punya grease tu biasanya kita gunakan heavy duty. Lepas tu bila kita dah check belt tu, biasanya kalau kita tengok dia ada crack ke tak. Kalau macam untuk akak sendiri, masa dah 20 K tu dah tukar dah belt yang baru sebab dia ada sikit crack. Lepas tu roller biasanya kita boleh buat lebih kurang dalam 10 K, tetapi tak perlu sampai tunggu 10 K. Sekiranya dia dah tak bulat lagi tu, wajib je lah tukar. Okey, dia punya filter pun juga biasanya kita setiap kali servis tu kita cuma tiupkan aja angin untuk buangkan habuk-habuk semua tu. Tapi sekiranya dah tak okey, di filter tu tak bagus, kita tukar je pada yang heavy duty punya filter. Macam kalau akak tukar pada 20 K tu, akak dah tukar lah. Okey, dekat CVT tu kena pastikan kita punya foreman tu sentiasa letak dia punya grease yang mencukupi, tapi bukan secara berlebihan ya. Okey, kalau untuk roller tadi tu, akak masih gunakan yang standard 20 gram tu. Bagi akak untuk roller standard tu pun dah cukup. Kecuali kalau untuk performance yang lebih, ada yang tukar dia punya torque spring. Okey, roller tu dia chai semua. Jadi untuk akak, kalau akak rasa memang standard tu dah mantap, jadi tak perlu lagi nak buat benda-benda tu semua. Okey, untuk tayar pula biasanya boleh tukar lebih kurang dalam 10 ke 20 K. Tayar ni senang lah sebab dekat luar kita boleh tengok je. Kalau kita tengok cara penggunaan kita tu memang orang kata
orang kata memang gila-gila punya guna, mesti dah cepat haus semua kan. Jadi kita tukar je lah sebab dia senang. Boleh nampak macam kalau akak sendiri, akak dah tukar awal-awal lagi. Tapi tayar kita, tayar Simpson biasanya pun memang bagus juga. Jadi tak perlu nak keluarkan duit lebih, kecuali memang kita nak melabur dari segi tayar tu, tak ada masalah. Itu terpulang pada masing-masing. Okey, poin yang seterusnya iaitu coolant. Okey, coolant ni kita perlu top up je. Sekiranya kita nampak dah kurang, kita top up je. Tapi cakap terus terang, memang bagi akak susah sikit nak tengok dia punya level coolant tu sebab dia gelap. Jadi cara yang nak tengok coolant tu biasanya kita pakai lampu yang betul-betul terang. Kita suluh kat belah bawah tu dan kita nampak bila label itu dah turun, just kita top up ajalah. Coolant ni untuk lebih mudah bagi akak suruh je foreman tu check. Sekiranya dia nampak tak masa dah kurang, kita suruh dia tambah. Jadi foreman dia lebih pakar lah bab ni. Okey, poin yang seterusnya iaitu brake. Okey, sepanjang 20k ni akak dah tukar belah brake pad belah depan sekali. Tapi belah belakang ni akak masih lagi belum tukar, masih lagi okey. Tetapi walau macam mana pun, brake ni memang sangat penting. Memang kita kena sentiasa check. Make sure setiap kali servis tu check je lah. Agak-agak macam bila dah kurang je, better terus tukar sebab ini melibatkan kita punya keselamatan. Tapi sejak akhir-akhir ni ada satu isu baru berkenaan dengan brake. Okey, ada yang telah post dekat komuniti, ada kata yang nak tukar brake pump lah, apa benda semua. Jadi ada yang telah nasihatkan lebih kurang dalam 10k tu lebih baiklah servis pump brake. Okey, kita nak tengok dia punya ada apa, dia punya slider dekat clip tu dah karat, tak ada grease apa benda semua. Lebih baiklah kalau kita tak pakar sangat, macam akak, kalau akak tak pakar sangat, lebih baik kalau kita pergi ke masa servis, kita cakap je lah dengan foreman untuk check semua benda tu. Kalau perlu kita servis pump brake tu, jadi kita servis je lah untuk mengelakkan daripada pump brake tu rosak. Nanti lebih banyak dia punya cost dia. Jadi dekat dia punya slider tu katanya kena letak grease semua sekali. So kita leave it kepada yang pakar, biarlah dia yang buat. Jangan lupa bila 10k tu just check dan servis saja. Okey, seterusnya bab suspension depan dan juga belakang, iaitu exhaust dan juga fork. Perlu ke kita tukar? Okey, bagi akak sendiri, okey, kalau kita penggunaan sebagai untuk penggunaan seorang je, contohnya macam exhaust tu, kalau rasa macam tak perlu tukar, jadi tak perlu. Tapi ikutlah kepada kehendak masing-masing dan mungkin cara penggunaan. Kemungkinan ada yang rasa macam kurang stabil dari segi macam nak buat cornering ke apa ke, bolehlah tukar. Tapi kalau untuk akak sendiri, akak tukar pada 7k. Kebanyakannya masa tu sebelum 7k tu akak ride berdua couple ride. Jadi akak dengan husband agak berat juga, selalu sangat sagat sebab exhaust tu agak lembut. Jadi selepas tu kita rasa perlu kita tukar exhaust. Okey, jadi dia lebih tinggi sikit dan keras sebenarnya. Alhamdulillah lepas tukar tu semuanya okey. Lepas tu bila dah 10k tu rasa fork tu dah tak sedap dan minyak dia tu dah kurang. Jadi masa 10k tu akak tukar servis minyak fork je lah. Selepas tukar minyak fork dan dia dah okey balik. Okey, untuk fork ni juga kalau ada juga yang tukar pada performance punya spring, performance tu dia lebih keras juga. Fork kita ni sebenarnya dia lembut juga. Jadi kalau rasa nak performance tu lebih, just tukar saja. Itu pilihan lah. Kalau servis saja pun dah okey. Tapi servis tu maknanya bagi akak, kalau setiap 10k tu memang dah kena servis jam minyak fork tu untuk dapatkan orang kata kematapan tu sedap kita bawa tu. Okey, inilah dia cara-cara. Okey, bagaimana akak menjaga RT3 akak? Okey, akak nak bercakap
berkenaan dengan spare part, ramai juga yang bertanya. Okey, ramai yang tanya, senang ke tak spare part RT3 ni, produk ni senang ke nak dapat, itu nak dapat? Bagi akak sepanjang 1 tahun 4 bulan, iaitu dah 20k ni, bagi akak tak ada masalah langsung dari segi spare part. Nak dapatkan tu, kita boleh dapatkan, okey, yang pertama sekali kita bolehkan dapat dekat dia punya M-Force, kita boleh dapatkan dekat Shopee, ataupun kita boleh dapat kalau dekat komuniti RT3 tu, kalau masuk je kat dalam grup tu, ramai kita punya ahli-ahli komuniti yang menjual barang-barang spare part untuk RT3. Okey, kalau untuk dekat komuniti tu, kebanyakannya memang orang yang pakai jentera RT3, jadi memang dia orang tahu spare part apa yang terbaik untuk RT3, jadi akak rasa memang boleh dipercayai lah. Okey, itu berkenaan spare part. Bagi akak memang tak ada masalah langsung. Ramai sangat yang risau okey ke tak, jadi memang tak ada masalah dari segi spare part nak dapatkan. Okey, bagi akak lagi satu jentera RT3 ni, bagi akak dia punya vibration dia agak kuat, jadi banyak skru yang memang akan jadi longgar disebabkan vibration tu. Jadi bila dah setiap kali lepas ride tu, kita sentiasa check lah, terutama skru dekat mudguard tu memang selalu tercabuk sangat. Okey, untuk elakkan diri daripada tercabuk tu, kita boleh pakai Loctite, tapi bukan Loctite yang kuat sangat. Okey, lepas tu kita boleh gunakan kepala skru, kita boleh letakkan kepala skru juga untuk elakkan daripada tercabut. Okey, jangan lupa untuk check segala kabel, macam dia punya coil plug, kabel bateri, pastikan dia semua ketat. Ada tempat-tempat tu kita boleh letak kabel tight untuk pastikan dia betul-betul ketat. Okey, itu sangat penting untuk kita jaga kita punya jentera RT3 ni. Terutama bila kita nak ride jauh-jauh tu, kita dah tak ada risau. Bila semua dalam keadaan orang kata betul-betul kita berjaga dia punya maintenance dia, setiap kali kita pergi mana-mana, kita tak ada risau lagi tentang orang kata masalah. Kalau nak jadi juga, itu memang nasib kita lah. Tapi apa yang akak respect sangat dekat komuniti RT3 ni, InsyaAllah, sekiranya terjadi apa-apa di tengah-tengah jalan, kat mana-mana saja, kita kontak saja kepada grup WhatsApp RT3. InsyaAllah ada saja member-member yang akan tolong. Tak kisahlah kita ni ada di utara ke, di selatan ke, di timur ke, di barat ke, sentiasa kita ada nombor-nombor komuniti RT3. InsyaAllah masing-masing akan datang menolong in case lah. Okey, selain pada ada nombor sahabat-sahabat komuniti RT3, jangan lupa in case kalau kita ada tersalah di tengah-tengah jalan, sentiasa ada nombor bengkel-bengkel untuk pembaikan RT3. Nombor-nombor towing tu pun penting juga. Mestilah kita tahu RT3 ni memang sangat-sangat berat. Kalau nak terjadi apa-apa tepi jalan, nak menolak tu memang tak lah. Jadi memang kena towing lah untuk pergi hantar ke bengkel ke, untuk hantar ke SC ke apa semua tu. Jadi pentingnya kalau lebih baik kita ada orang kata bike warrior tu. Jadi insurans yang bike warrior ke apa benda semua tu, itu adalah lebih baik untuk menjamin sekiranya kita tersadai tengah jalan, jadi tak ada bantuan. Kalau setakat minor punya masalah, mungkin sahabat-sahabat ataupun sesiapa saja mungkin boleh tolong. Tapi kalau major punya problem yang memang kena hantar ke service center, wajiblah ada nombor-nombor towing ni semua untuk kemudahan. Okey, akak rasa setakat ini sahaja celoteh akak untuk kali ini. Semoga ia memberi manfaat kepada semua, dan sekali lagi sekiranya akak ada buat apa-apa kesalahan dari segi info ke apa ke, kepada yang tahu sila perbetulkan untuk pengetahuan akak dan juga untuk pengetahuan sesiapa sahaja yang ingin memiliki RT3. Okey, bagi akak sepanjang 20k perjalanan akak bersama dengan RT3, setahun 4 bulan, akak memang betul-betul enjoy
masalah major tu memang tak ada, semuanya masalah-masalah minor semuanya boleh diselesaikan. Untuk RT3 akak sendiri, akak cuma ada problem pada 7,000 ke bawah. Masalah dia satu je, iaitu coil plug je. Lepas pada tu dah tak ada apa-apa lagi yang lain. Lain-lain semuanya boleh diperbaiki, boleh dibetulkan. Jadi memang akak betul-betul enjoy dengan RT3 ni. Jadi bagi akak memang terbaik. Terima kasih kepada yang telah subscribe channel akak ni. Walaupun korang tak kenal akak ni siapa, terima kasih dan Alhamdulillah. Dan kepada yang masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe channel akak ni. Jadi jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.